Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq Firdaus bin Ahmad Sabri dari kelas PISMP 4.01 akan membentangkan tajuk iaitu pengurusan harta pusaka. Okey. Pertama sekali kita pergi kepada definisi harta pusaka. Apa itu harta pusaka menurut Islam? Okey. Pusaka atau al-miras dari segi bahasa pada makna al-masdar bermaksud al-baqa, iaitu kekal dan perpindahan sesuatu daripada seseorang kepada seseorang yang lain. Okey, apa maksud perpindahan daripada seseorang kepada seseorang yang lain? Iaitu kita faham di sini harta pusaka ni iaitu harta peninggalan si mati yang diberikan kepada orang-orang yang masih hidup, iaitu ahli warisnya. Okey. Dari segi pusaka pula, miraf pada makna isim maf'ul yang bermaksud asal atau baki. Okey, semula al-miraf pada makna isim maf'ul iaitu bermaksud asal atau baki. Dari segi istilah pula, pusaka bermaksud sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati daripada harta benda dan hak-hak yang akan diwarisi ahli-ahli waris disebabkan kematian pewaris. Ada pendapat yang lain menyatakan bahawa pusaka ni atau al-miras pada istilah iaitu perpindahan pemilikan daripada si mati kepada para warisnya yang masih hidup, sama ada yang ditinggalkan itu berbentuk harta yang boleh dipindah, harta yang tidak boleh dipindah, ataupun sesuatu hak yang ditetapkan oleh syarak, seperti hak khiyar dalam jual beli, hak syuf'ah dan hak qisas. Okey. Seterusnya kita pergi kepada menurut istilah ilmu faraid. Harta pusaka juga dikenali sebagai at-tarikah. At-tarikah iaitu dari segi bahasa at-tarikah ni bermaksud segala apa yang ditinggalkan atau dibiarkan oleh si mati. Manakala definisi al-tarikah ni dari segi istilah syarak pula berlaku perselisihan dalam menentukan maknanya. Perselisihan tersebut dapat dilihat adalah seperti berikut, di mana menurut jumhur fuqaha mendefinisikan at-tarikah ni iaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati, termasuklah harta benda, hak-hak kebendaan dan hak-hak yang mempunyai unsur kebendaan ke atas hak-hak persendirian. Kesemuanya ini akan diwarisi sama ada oleh waris ataupun bukan waris. Mengikut kepada mazhab Hanafi pula telah mendefinisikan al-tarikah ini iaitu segala harta dan hak-hak kebendaan yang menjadi milik si mati. Harta tersebut iaitu harta alih dan harta yang tidak alih, serta hutang-hutang yang belum dijelaskan oleh orang lain kepadanya. Namun terdapat setengah pendapat mengatakan bahawa at-tarikah ni ialah segala harta yang ditinggalkan oleh si mati setelah diselesaikan hutang dan wasiatnya. Oleh itu at-tarikah menurut pendapat jumhur ulama iaitu harta peninggalan si mati yang telah bersih dari hutang dan wasiat, serta ia diwarisi oleh waris-warisnya yang masih hidup. Okey. Seterusnya kita pergi kepada dalil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu khazzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain
aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Maksudnya, Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2, iaitu separuh daripada harta tersebut. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya sahaja, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Kalau pula si mati itu mempunyai ibu bapa orang saudara, iaitu adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Bahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. Pembahagian harta pusaka dan penentu bahagian masing-masing seperti yang diterangkan, itu ialah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey. Kita tengok sini bahagian anak lelaki iaitu dua melebihi anak perempuan iaitu 1. Mengapa anak lelaki itu lebih pembahagiannya? Kerana kalau kita tengok, anak lelaki ni lebih banyak dari segi komitmen, iaitu untuk mencari nafkah kepada keluarganya. Manakala untuk anak perempuan ni, mereka tidak diwajibkan untuk mencari nafkah, kerana tugas mencari nafkah iaitu tugas si suami. Okey. Sumber ilmu faraid pula terdapat 4, iaitu yang pertama iaitu Al-Quran, kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma' dan yang keempat ijtihad para sahabat. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis-jenis harta pusaka. Yang terdapat 3 jenis. Yang pertama harta pusaka kecil, harta pusaka besar iaitu yang biasa, dan yang ketiga harta pusaka yang ringkas. Okey, kita pergi satu persatu. Apa itu harta pusaka kecil? Harta pusaka kecil ialah harta yang ditinggalkan si mati tanpa wasiat, yang terdiri daripada harta yang tidak alih sahaja atau campuran di antara harta alih dan harta yang tidak alih, yang jumlah nilainya tidak melebihi RM600,000. Okey. Sekiranya si mati ni mempunyai tanah yang banyak, tempat sama ada di negeri atau di negeri yang berlainan, maka daerah yang mempunyai nilai harta si mati yang paling tinggi akan berkuat kuasa untuk menyelesaikannya. Okey. Manakala harta pusaka besar iaitu harta pusaka yang nilainya RM600,000 ke atas, sama ada terdiri daripada harta tak alih semuanya atau harta alih semuanya atau campuran kedua-duanya, ataupun harta pusaka yang jumlah nilainya kurang daripada RM600,000 tetapi si mati ada meninggalkan wasiat. Okey. Pentadbirannya ni tertakluk kepada akta probat dan pentadbiran. Apa itu akta probat? Okey, nanti kita akan pergi dengan lebih dalam apa itu akta probat. Okey, bersambung kepada perbincangan yang kita tadi iaitu probat. Apa itu probat? Okey, probat ni iaitu ia merupakan tindakan untuk memperakukan dan mengesahkan sesuatu wasiat yang ditinggalkan oleh si mati. Tujuannya adalah untuk memberi pengiktirafan kepada sesuatu wasiat yang sah di sisi undang-undang. Terlihat di sini kalau probat ni ia melibatkan dengan mahkamah, iaitu untuk memperakui sama ada wasiat itu sah ataupun tidak. Okey. Faham semua? Okey. Seterusnya kita pergi kepada hak-hak ke atas harta. Okey. Hak sekiranya
seseorang itu telah meninggal dunia, maka harta peninggalannya itu haruslah terlebih dahulu kita perlu lakukan untuk kewajipannya sendiri terlebih dahulu, iaitu sebagaimana bila dia telah meninggal dunia, maka harta yang dia ada tu kita boleh gunakan untuk penyelenggaraan mayat sehingga dikebumikan, iaitu upah memandikan, upah kain kafan dan sewaktu dengannya. Okey. Seterusnya kita untuk gunakan untuk bayar hutang piutang si mati. Kita guna untuk bayar hutang-hutang sekiranya si mati ada berhutang dengan sesiapa. Seterusnya baru kita pergi kepada wasiat dan pembahagian dan harta pusaka, iaitu pembahagian kepada ahli-ahli waris yang masih hidup. Okey. Okey, saya lupa nak bagi tahu dia satu lagi, iaitu harta pusaka ringkas. Okey, apa itu harta pusaka ringkas? Iaitu harta pusaka yang jumlah nilainya tidak melebihi RM600,000 yang terdiri daripada harta alih saja. Okey, harta ringkas ni, harta pusaka ringkas ni yang melibatkan harta yang alih saja. Seperti wang tunai, saham, KWSP, ASB, kereta, wang simpanan dan sebagainya. Okey, permohonan untuk penyelesaian dan pembahagian harta pusaka ringkas ni hendaklah dibuat melalui pegawai takbir pusaka atau pengarah Perbadanan Amanah Raya Berhad. Okey. Seterusnya kita bagi syarat-syarat kelayakan untuk menjadi waris. Yang pertama iaitu nasab keturunan, iaitu merupakan keturunan kepada si mati tersebut. Yang kedua, yang melalui perkahwinan yang sah. Okay. Sekiranya anak yang lahir contoh saya bagi satu situasi. Si mati ni telah melakukan zina. Jadi dia mempunyai seorang anak dengan perempuan ni, tapi anak tersebut tidak boleh mewarisi harta si mati kerana dia merupakan anak luar nikah, iaitu anak yang hasil daripada persetubuhan yang tidak sah. Maka tak boleh dia menjadi waris, kerana syarat waris di sini dia harus melalui perkahwinan yang sah. Okey. Seterusnya syarat-syarat untuk pewarisan harta tersebut. Yang pertama, mestilah berlaku kematian. Bagaimana saya beritahu tadi, iaitu maksud ni harta pusaka ni iaitu pembahagian harta peninggalan si mati kepada orang-orang yang masih hidup, iaitu warisnya sendiri. Okey. Yang kedua, pewaris mestilah hidup. Okey, sebab nak bahagikan harta pusaka mestilah kena bahagikan kepada orang yang hidup. Kalau tak, macam mana kita nak bahagikan kalau orang yang kita nak bahagikan itu sudah mati? Okey. Yang ketiga, tiada halangan dari segi pewarisan, iaitu kita tengok syarat-syarat yang bolehkan seseorang waris itu hilang kelayakan. Yang pertama, dia membunuh orang yang hartanya ingin diwarisi. Sebagai contoh, saya hendak CA hendak harta CB, maka CA bunuh CB, maka di situ tidak boleh. CA tidak boleh mewarisi harta CB kerana CA telah hilang kelayakan untuk mewarisi harta kerana dia telah membunuh CB. Yang kedua, berlainan agama termasuk murtad. Tidak boleh berlaku untuk pembahagian harta pusaka ni kepada orang yang beragama lain. Dan yang ketiga, perhambaan. Sebagaimana kita tahu, hamba ni dia hak milik tuannya. Oleh itu tidak boleh kita turunkan harta pusaka ini kepada orang yang bersifat hamba, iaitu dia tidak merdeka. Istilah dia tidak merdeka dalam dirinya sendiri. Sebab kita tahu kan, macam saya bagi tahu tadi, iaitu hamba ni iaitu dia milik tuannya. Itu saja. Seterusnya kita pergi kepada selepas ditolak belanja kematian atau pembelanjaan menguruskan jenazah, yang diambil dari harta semati seperti pembelian peralatan kafan, keranda, upah memandikan jenazah, menggalikan kubur, membawakan jenazah dikubur sama ada diusung atau dengan kereta jenazah.
Okey, macam saya beritahu tadilah, di mana kita harus selesaikan dulu perkara-perkara yang berkaitan dengan si mati. Selepas dia meninggal dunia, kiranya kita gunakan harta dia dulu untuk menyelesaikan perkara dia terlebih dahulu, seperti kos tadi yang saya sebut, kos memandikan, kos mengafankan, kos bagi-bagi upah orang gali kubur. Yang kedua, kita selesaikan hutang si mati. Kita selesaikan dulu dengan harta yang dia ada tu, kita selesaikan untuk selesaikan hutang yang dia ada sewaktu dia masih hidup. Okey. Yang ketiga iaitu wasiat. Wasiat ni boleh ditakrifkan sebagai sesuatu pengumuman atau pernyataan niat seseorang yang membuatnya di mana perkara yang dia diniatkan itu akan dilaksanakan sebaik sahaja dia mati atau selepas kematiannya, sehingga niat itu ditarik balik. Seseorang Islam boleh mewasiatkan 1/3 daripada hartanya. Jika menepati syarat dan rukun wasiat, maka harta yang diwasiatkan itu tidaklah menjadi sebahagian harta pusaka. Okey. Wasiat ni kita boleh bagi kepada yang bukan waris kita, tapi dengan syaratnya tidak melebihi 1/3. Kalau nak melebihi, kita kena mendapatkan persetujuan daripada waris. Okey. Dan yang terakhir, sebelum saya mengakhiri perbincangan saya, iaitu kita pergi pada hibah. Apa itu hibah? Iaitu hibah itu pemberian dalam bentuk hadiah sewaktu hidup. Kiranya seorang untuk menghargai seseorang, kita boleh kiranya dia dalam bentuk hadiah sewaktu hidup saja. Okey, kita tengok sini, hibah pada istilah syarak iaitu suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seorang terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan. Contohnya dengan menukarkan nama orang yang diberikan hibah dalam tanah atau rumah atau kereta. Setelah itu, harta itu bukan lagi milik si mati dan terkeluar dari senarai harta faraid, iaitu pusaka. Okey. Sikit. Tapi ada isu di sini, sekiranya boleh ke tak kalau yang si pemberi tu nak tarik balik hadiah yang dia bagi ke orang tu. Okey, boleh sebenarnya. Boleh untuk dia tarik balik. Tapi perbuatan ini macam, saya rasa dapat saya makruh lah. Sebab, tapi ia tak haram, boleh untuk dia minta kembali apa yang dia bagi tersebut. Okey. Saya rasa itu saja pembincangan saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.